simple, kita akan buat simple je, and then join session, and then managing session, how to sharing and setting menu window pada triple B tadi. And then kita tengok balik apa yang dibuat dalam konsep recording lah. Maybe ada ataupun ada disesuaikan dengan menu dalam plugin ni, recording kalau ada. So kita lihat. Okay, so dari segi intronya ialah dia adalah tool tailor made for teacher. Okay, share your idea, slide, chat, video and desktop with student. Okay, dia juga ada built-in pooling make easy. So kita buat soalan and terus pooling lah, konsep pooling. Okay, dia juga ada live whiteboard for presenter and group lah. Okay, so presenter and group tu kita panggil apa? Room. Okay, room. Okay, so dari segi minimal requirement for connecting to Blue Button sendiri tu sebenarnya kalau kita lihat dia ada computer recommendation sebenarnya. Okay, maybe laptop atau desktop kalau nak at least 2 gig tak silap, 2 gig of memory lah and 1 gig processor. So okay lah, that 5 year before maybe okay lagi lah untuk menggunakan Blue Button. So browser recommendation pun agak perlu juga dilihat. So tadi kita dah kepada computer recommendation. So browser recommendation pun agak penting, iaitu kita menggunakan desktop laptop ni biasanya Google Chrome lah, Mozilla Firefox ataupun Edge. So bagaimanapun kita dah plug in dalam CDOS. So CDOS tu diguna di mana kan? So sebab apa dia kata recommendation browser ni agak penting, sebab dia akan bila kita create nanti dia akan keluar tab yang lain. Dia tak berada dalam CDOS tu sendiri. Okay, dia ada new tab. Okay, maksudnya audio recommendation biasanya kalau memang perlulah dari pergi strongly using headset lah, headset. Sama lah konsep kita guna live ni mesti ada headset. Okay, saya harap itu recommendation yang dari segi audio. Dari segi bandwidth maybe at least 0.5 Mbit. Okay, so mobile device 4G ke atas lah, okay lah. Okay, tu mobile device lah. And then wireless connection, okay. Ya, tu dari segi recommendation. So nampak recommendation and practice. So dari segi practice, so kita headset, microphone, okay lah. Open the session, tu biasa dari segi practice dia kena open the session. Okay, send participant directly and reminder. So konsep dah sama lah. Kita bagi banner dahulu kan, ataupun kita bagi link dahulu. So itu dia panggil send participant lah. Kita request input, okay, agenda from student lah. Biasanya kita listkan agenda apa yang akan ada pada live teaching lah, kata kan, live teaching. Okay, kita ada review session, kita kena create opening slide. Okay, itu kalau untuk instructor lah, okay, instructor ataupun moderator. Okay, biasanya kita introduce lah, kena ada introduce themselves atau kita buat polling. Itu praktisnya dalam strategy mana recommendation, kita praktis dia. Okay, how to use adding Blue Button, kita akan teruskan. So nanti kita akan go through. Okay, boleh ya, saya teruskan. Okay, yang ni ada. Okay, yang ini yang ada sama kalau kita lihat di luar pada plugin pun kita akan jumpa konsep ni, iaitu kita ada button chat, webcam, apa yang boleh dilaksanakan oleh Blue Button lah, iaitu audio. So ada emoji. So buat apa? Express yourself, breakout room. Okay, banyak conferencing kalau kita buat ni mesti ada breakout room, termasuklah team kan. Kalau kita tengok team pun ada, tapi ramai tak nampak kat situ dia menggunakan konsep channel sebagai breakout room. So breakout room ni adalah apa? Breakout room ni adalah satu macam kita nak split kelas, split audio kita boleh apa yang kita share dengan room A tak sama dengan room B. Kalau kita guna team, kita boleh guna channel A, channel B. Okay, itu breakout room lah. Sama juga dalam Webex. Dalam Webex pun ada juga breakout room. So dia tak ada quiz, dia lebih kepada pooling, pull your username. And so yang itu disebabkan kita sebut synchronous tu. So sebab dia boleh buat pooling. So pooling ni live lah. Pelajar akan jawab live, so dalam bentuk polling. And screen sharing, macam sekarang ni kita menggunakan Webex, kita boleh share file and then share desktop, kita boleh share.
okay, sama konsep. And then juga Chrome atau browser. So ada browser dan juga desktop, boleh share and save file lah. Okay, kemudian kita ada multi user whiteboard. Apa yang kita kata multi user whiteboard tu? Kita akan lihat nantilah. Kita akan tengok konsep multi whiteboard. So sama juga dengan Webex, kita juga ada ni guna konsep whiteboard. Okay, so ni sikit tata cara nak create ringkas lah. So kita yang pertama sekali kena ke course dulu lah. Course dulu and then go to introduction. Contohnya barulah kita add. Nanti saya tunjuk cara nak add. So ini apa yang ada dalam ni, nanti kita akan expand all yang perlu kita set up dalam Big Blue Button. Yang ni apa yang kita perlu set up dalam Big Blue Button. So yang pertama, general setting ni ialah kita buat pilihan. Ada 3 utama, iaitu sama ada kita nak buat room activity with recording ataupun tanpa recording. Kalau kita pilih yang bawah ni tanpa recording lah. Ataupun kita tak nak kita tak ada bahan untuk nak edit, nak simpan file ke, kita buat recording only. So kita buat record only. So maybe kita ada slide, kita share slide dalam ni, kita record seorang-seorang lah, tu masuk recording only. Okay, tu pada general setting nanti kita akan jumpa activity room setting, recording setting. Kita tengok nanti ada tak button recording setting. Yang ni maybe admin kena tengok lah, admin, setting admin lah. Ada tak button ni diperlukan ke ataupun tidak. Okay, sebab kita boleh set recording selepas setting. Okay, participant, siapa yang boleh lihat. Okay, biasanya dah masuk saja dalam kursus ni, pelajar dalam kursus ini sajalah. Maybe guest, kita kena keperluan lain lah. Maybe kena open dari segi admin dengan super admin akan lihat dari situ guest lah, dari segi guest. Schedule for session. Ni schedule for session kita nak set lah. Waktu bila kita nak join. Okay, waktu bila nak join. Yang ni sama. Common model setting, restrict access, activity completion, tag completion. Sama sahaja tata cara record. Tata cara untuk aktiviti ni lah. Sama. Okay. So kita tengok next slide. Ini apa paparan yang ada. Okay. Dia ada 3 part. Ada message board. Okay, yang ni untuk board for chat. Yang ni lah. So, nampak lah ni gambar saya masih yang sama. Belakang pun sama je. Sekian live lah tu. Okay. Dia ada sikit je. So, sebab tu saya kata Big Blue Button ni okay. It's okay. Mudah. So, dia ada public chat. Dia ada share note. Dia ada pengguna dia. Ini kalau ada ini adalah ni ada pengguna dia. Okay. Ni public chat. So, kita chat sini. Say hi. Okay. Okay, nampak? Sebab tu saya kata browser agak penting lihat. Sebab dia akan terus ke tab yang baru. Bila kita klik ni adalah CDOS, bila kita open saja dia akan ke tab yang baru. So browser juga agak penting lah. Nanti dia tak set. Maybe ada segi recording. Itu perlu dilihat lah. Maybe ada yang tak keluar. Okay. Okay. Ini bila after kita dah run, kita ada panggil recording. Dia akan ada playback, meeting, recording, description, date. Ini dah berlaku. Okay, contohnya saya buat dummy satu. Ni ada duration 9 minutes. Okay. Yang ni yang recording lah. So kita boleh playback lah balik. So cuma masa penggunaan dia ni, dia akan tamat kemudian. Maybe seminggu pun dah tak ada dah, dia boleh hilang. Itu maybe kena lihat balik lah. Yang itu saya tak pasti keadaan tu. So kalau ikutkan di sini dia ada satu lagi button untuk kita share. Button ada share. Mungkin boleh lihat daripada button admin lah. Okay, so kita boleh share record link saja. Kita bagi link saja. Okay, okay, next slide kita. So everyone can share the webcam. Okay. So dalam CDOS Blue Button ni dia boleh share. Siapa saja boleh share. Biasalah kalau sebut share semua tu. Siapa yang masuk dahulu yang dapat lah. Saya rasa dia bukan seorang dua boleh masuk, semua orang boleh masuk, ramai yang boleh masuk. Cuma kita dah terkawal lah menggunakan platform CDOS sebab platform CDOS tak ramai yang dibenarkan dah masuk. So okey lah, semua orang boleh masuk lah. Okey. So, kalau ikutkan dia boleh lebih beribu-ribu boleh masuk. So di luar lah. Okey, di luar. So kalau kita dah letak dalam
Platform CDOS hanya yang telah di-set sahajalah untuk dilihat. Okey ya. Okey. So, itu slide saya. Everyone share webcam. Okey, itu yang bagusnya. Okey, sebab pelajar menggunakan video, menggunakan handphone. So, handphone dah ada share tersebut dah. Okey. So, kita lihat sikit bagaimana cara nak kita lihat sikit. Okey, first kali masuk CDOS. Okey. First kali kena CDOS dululah. On CDOS. Okey, on CDOS. Okay, konsep dia ialah on CDOS dahulu. Okey. Ini platform CDOS. Ini pensyarah lah. Okey. Pastikan turn editing on. Kalau kita tak turn editing on, tak dapat dia punya setting big blue button tadi. Ya. Di mana beradanya big blue button? Bila kita klik turn editing on dalam mode on, kita akan jumpa add activity resources. Itu yang penting sekali. Add activity or resources. Okey ya. Okey. So hari ni saya nak share bagaimana kita nak create. Okay, maybe kita akan try join sikit satu seorang pelajar. So, saya minta pelajar saya masuk nanti. Sekejap. Okay. Add activity and resources. Okay, add. So di mana? Keperluannya di mana? Pulanglah plan tuan-tuan di mana. Okay, mungkin saya nak letak di Beacon LMS ni lah. Tapi kena check juga. Maybe sebab saya ada ubah perubahan. Tengok dahulu. Okay. Saya lihat edit setting dulu. Okay, tak ada apa. Tak ada, restrict tak ada. Okey, so bila restrict tak ada ni, saya boleh letak lah. Sebab dalam course saya ni, saya dah letak kelas-kelas tertentu saja yang boleh lihat. Okey. So, kita letak DAT2D lah. Apa tu pelajar saya DAT2D, kita check balik. Okey, kelas saya DAT2D. Saya back balik ke. Okey, first kali apa saya sebut? Turn editor dalam mode on lah. Mode on. Okey, add activity. Okey. Sometimes kalau kita tengok yang luar kan, kalau maybe kita boleh tengok big blue button ni kalau setengah mungkin institusi yang lain, misalnya saya ada satu join universiti, dia ada dua. Dalam aktiviti dia ada big blue button, dia ada apa recordingnya di resources. So ada dua lah. So kita ada satu, okey lah. Is okay, tak ada masalah, sama saja. So kita klik aktiviti ni, dia ada big blue button BN. Okey, klik saja. Okey. Add. Okey. Clear. So yang ini yang kita tunjuk tadi. Okey. Apa yang saya tunjuk tadi. Okey. So kita expand all lah. Senang. Kita nak lihat semua ni, expand all. So di sinilah kita kena complete dahulu setting setup dekat sini. Kita first setup. Okey. Kita first setup dari sini how to adding blue button ni. Kita set up kat sini lah. Okay. Ada dua dekat sini, lepas tu kita join session. Satu lagi kena buat. So, instant type ni pilihan dia, 3 pilihan yang pertama. Okay, aktiviti ni adakah nak direkod, recording ataupun room activity only or record only. So, pilihan pertama saya pilih yang pertama je lah. Okay, tuan-tuan pilihan tu kena plan dahulu lah. So, name kan virtual class ni. Kita show more apa ada yang ada. Okay. Apa nama kuliah kita hari ni ataupun topik kita hari ni ataupun planning yang kita nak buat lah. Okey. Contohnya learning LMS 3. So, saya nak fahamkan pelajar tentang konsep. Contoh. Konsep A, B, and konsep C. Okey, ini kita boleh displaykan untuk lihat di course and send notification. Kan boleh send notification lah. Okey, ini yang ada lah. Ataupun kita boleh buat video sikit tentang apa yang menarik sikit kan, kita buat video boleh. So, kita letak di sini lah. So, bagi pelajar, kita bagi apa panggil audio sikit. Tadi bagi pelajar nampak kan. Berminat, nampak berminat. Okey. So activity room setting, ni activity room setting. So dekat activity room nanti kita boleh set say hi, so say welcome message lah. Okey, dekat sini. Okey, kita kata kita nak say welcome message tentang di sini.
Okey, sampai saja tentang learning management system. Team. Okey, learning management team. Okey. Contohlah. Okey. Okey ya. So fungsi ni kalau saya letak di sini, saya nak session can be recorded. Saya dah letak dah. So sebab tu fungsi nanti kita tengok fungsi recording tak ada kat sini. Show only imported link. Okey, saya dah ada show button ni. Sometimes tengok kalau politeknik lain kalau tak ada ni kena maklum pada admin lah masing-masing. Okay, ni saya nak import link nanti kan. Okey, yang ni session can be recorded. So dia akan record all from start. So kalau kita tak letak button pun dia akan record. Okey. Yang ni wait for moderator. So moderator join dulu lah. Saya minta moderator yang join dulu. Moderator tu ialah pensyarah. Okey, pensyarah, teacher. Saya teacher. Okey. So kita dah ada recording setting, show only, and then participant. Participant ni kena add lah. So first kali all user dah ada dah kat sini. All user adalah viewer. Viewer ni biasanya kita lebih kepada pelajar. Moderator adalah pensyarah ataupun teacher. So di big blue button ni ada dua role sahaja. Dia ada viewer dengan moderator, betul tak? Kita klik bawah. Ada dua je. Viewer and moderator. So kita bagi pelajar ni viewer lah. Okay, all user. So yang ada dalam ni. Okay. Tapi sekiranya kita nak role yang lain, maybe kita saya adalah manager. Saya boleh letak add juga lah manager. Sebagai moderator. Tu role saya lah. Atau role Mak Fauzi, user Mak Fauzi jadi moderator. Tu boleh. And maybe sekiranya kita ada pelajar, kita klik user, kita boleh pilih pelajar satu persatu. Semua ni kita masukkan satu persatu. Pun boleh. Tapi saya letak all user lah. User as viewer. Maybe saya letak satu lah. Taklah semua ni saja kan nak letak. Kita letak add sahaja pelajar. Dia juga viewer. Kalau nak letak lagi satu, pelajar 8, add. Tu pelajar saya. Dua pelajar saya yang dah masuk. Ni user. Sebenarnya all user adalah viewer. Dah okey dah. Tapi saya masukkan juga. Okey, boleh So, yang ini agak penting iaitu schedulekan for session. Yang ni lah. Very simple. Klik saja enable. Enable. Bila kita nak start, sekarang 7.54. Kita boleh set sekarang 7. Katakan 7.52. 7.54 lah. Sorry, 7.54. 7.55. Sekarang berakhir 12.30. Maybe lah. Kita letak 12.30. Letak 12.30. So, okay. Clear So, tarikh ni kita tentukan ni join open, join close. So, join close ni means ended terus. Bukan join tarikh untuk join. So, dia benarkan join dalam tempoh ni dan close terus join close ni. Itu very simple dia punya ni. Common model setting sama saja konsep lain. Kalau sekiranya ada buat grouping nanti, kita boleh separate group lah. Kalau ada group. Okay. Itu dah group. So, yang ni sekiranya kita nak buat completion. Maksud dia, big blue button yang pertama, satu selesai dahulu. Kemudian blue button dua pun selesai dulu. Ataupun kita boleh buat untuk grouping. So, kalau untuk grouping ni, maybe kena tak terpakai lah yang ini. Mungkin pelajar ni berada dalam grup lain. So, yang tu kena pilihan grup yang betul lah. Tu yang, so penggunaan ni kena berhati-hati sikit lah. Kerana melibatkan yang ini. So sama juga penggunaan restrict ni dengan modul setting. Sekiranya kita guna group yang ini, kita restrict access group, itu ada ni kena guna salah satu. Jangan guna dua, nanti dia panggil apa, bertindih. Dia punya ni. Maybe boleh run tapi dia bertindih. So sebaiknya macam tu. So saya lebih suka aktiviti completion saya menggunakan student can manually mark. Selesai aja dia mesti mark sendiri. Okay. So aspect completion, biasanya pada tarikh tersebut boleh enable saja. So yang ni tag okey. Okey, yang ni biasa saja, nak teruskan pun okey. Okey, selesai tentang setting. Maybe ada konsep apa nak tanya, okey. So ini saja untuk setup dia, first setup dan simple saja dia punya setting and save as. Okey, selesai. Learning management LMS 3 dah ada kat sini. So kita minimize, kita modekan on off balik. So nampak, di sini dah ada. So dah boleh run lah. Sekarang sebelah 55, 56. So saya join dulu lah. Okay, nampak. Yang ni saya buat tadi, this model server is making all the button. Okay, yang ni
Saya tak pasti apa fungsi dia ni. Okay, maybe server. Okay, dah ni MS. Okay, dah. This confirm ready. So boleh join now. So dia ada recording lagi kat sini. Import recording lagi. So saya boleh join. Join the session. Okay. Boleh So simple. Saya dah join, dia akan masuk tab yang lain. Okay, dah masuk tab lain. So maaf sikit. Maybe saya kena sorry. Dekat Webex nanti saya kena mana Webex saya tadi. So saya tak akan dapat lihat saya lah sebab saya menggunakan Webex untuk dia kena guna salah satu lah. Okay, saya guna screen. Saya okay, video kan. Okay, boleh so saya off saya punya video. So sekarang ni saya berada di inilah yang live lah. So saya on balik. Sekarang saya webcam lah, dekat webcam. So itu fungsi webcam dia kita macam ni. Dia kena echo test dahulu lah. So maksud dia tadi saya kena sebab kita guna sharing dua file, dua conferencing, saya kena keluarkan salah satu lah. Ni saya allow dahulu. Okay. Share. Kita dapat gambar and then start sharing. Okay. So minit lah sebab dia ada konflik sikit. Okay, dah nampak dengan tadi dengan Webex kan. So ini bukan Webex lah, ni saya sendiri dekat sini. Okay. So gambar ni maybe saya tak nak, saya letak bawah, saya letak atas. Saya nak besarkan gambar saya. Ni dapat lah gambar saya. Maybe audio saya tak on ni sebab saya nak guna Webex punya on. Okay saya minimize balik. So gambar saya letak di atas lah. Dia letak di mana-mana boleh. Saya letak di bawah. Okay, boleh. Okay, yang ini lah keperluan dalam Blue Button lah. Ini dia punya data ni yang boleh kita guna. So saya akan share bagi tahu input tentang ni lah. So yang pertama kita ada public chat, kita ada share note, kita ada user. Ini user ni maksudnya saya lah seorang. Dalam user ni pun ada manage user. So kita lihat message board dulu So yang ni public chat. Public chat yang ni. Okay, saya share hi. Okay, saya say hi. Okay, clear. Itu public chat. Kita ada satu lagi chat by pelajar. Okay, saya cuba masukkan pelajar sikit kat sini. Okay, saya kongsikan pelajar. Okay, kita lihat pelajar ni ada tak? Okay, pelajar ni kalau kita tengok dekat dashboard dia, okay, pelajar 2 ni dekat dashboard dia dah ada 2. Yang satu yang dah selesai yang hari ni punya. Nampak? Dia akan keluar dekat sini saja. Course tak perlu ke course. Kalau dia nak ke course pun boleh. Terus ke course, dia kena find LMS ni lah. LMS 3. Atau saya lebih suka untuk pelajar menggunakan konsep dashboard lah. Dia go dashboard. Dia ke timeline dia. Nampak? Di sini dah ada kan. So dia join session lah. Join session. Ni saya tunjuk sebagai pelajar. Okay, ni pelajar. Okay. So pelajar pun boleh test. Dia ada 2 rule. So mikrofon ni nak live terus. So tak perlu. Pelajar hanya join listen only. Okay. Listen only. Yang ni jangan ni lah. Yang ni belum. Konsep ni belum lagi. Okay. Listen only. Okay. Pelajar telah join lah. Tapi pelajar dah test echo dia. Okay. So saya kurang pelajar dah join. Tapi nampak gambar saya lah sebab saya jadi pelajar juga kan. Okay. Nampak. So kalau kita tengok dalam slide saya, so saya dah ada pelajar 2. Ini pelajar 2. Ada pelajar 2. Okay. Cancel lah. Don't allow. Okay. Boleh So pelajar nampak saya. Okay, saya ni sama. Yang ni untuk pensyarah, yang ni untuk pelajar. Pelajar rasa boleh ubah sendiri. Pelajar pun boleh ubah sendiri. Kedudukan mana yang dia nak lihat. Mungkin dia nak lihat yang ni yang besar. Dia mungkin minimize saja yang ni, dia nampak lah pensyarah ni. Okay. Dia nak membesarkan pensyarah pun okey. Ini pelajar lah. Saya tunjuk kedudukan pelajar. Ini pelajar akaun pelajar. Klik balik. Okey, ini besar. Okey, ini pelajar nak lihat saya. Saya bercakap. Okey, boleh Saya menggunakan gambar yang samalah gambar saya. Okey, pelajar 2. So, dalam akaun pelajar 2 dah berfungsi. Okey Dah berfungsi. Okey.
Minimize balik. Okey, kita lihat balik pensyarah. So pensyarah akan ada dua lah, satu pelajar, satu syarah lah. Okey. Okay, ya. Say hi tadi pun dia tak dapat nampak lagi. Okey, public chat. Okey. Say hi. Okey. So pelajar pun nampak. Okey, pelajar kata okey. So pelajar dua dah share. So itu dipanggil sinkronos lah. Nampak dia boleh, so mungkin apa maklumat yang dia boleh kongsi. So kita lihat balik. Ni role pensyarah. Okey, ni role teacher, iaitu role moderator. Okey, pelajar dan moderator. So kita boleh pass. Kita tengok fungsi dia. Fungsi ni kita lihat fungsi share note. Apa yang share note ni? Share note ni dia maksud dia apa yang kita nak type, apa pun benda perkara yang kita letak, kita misalnya learning CDOS fundamental. Dia lebih macam notepad saja ni bentuk dia, tapi kita boleh ni kita boleh import, kita boleh export dia ke different format lah nanti. Okey. Kita boleh buat cantik sikit, mungkin A, kita B. So kita tengok akaun pelajar, macam mana akaun pelajar. Kita minimize sikit. So dia dah ada maklumat pada pelajar. Okey, pelajar pun ada. Okay, wait a minute. Pelajar dah ada sepatutnya. Dah ada. So pelajar pun sama, boleh juga mengatakan satu lagi perkara, C katanya. Dah masuk kepada pensyarah. Nampak? Itu kata share note lah. Okay, itu share note. Okay, ya. Public chat adalah umum. Semua pelajar lain pun boleh masuk. Mungkin pelajar 3 masuk, pelajar 3 akan nampak lah. Okay. Itu maksudnya. Okay, boleh ya. So apa lagi yang fungsi yang ada? Kita lihat fungsi yang lain. Ni fungsi pelajar besar. Kita boleh besarkan yang ni ya. Okey. Yang ini pensyarah. So kita lihat pensyarah ni boleh beri apa yang ada pada ni. Kita lihat setting. Kepada pelajar ni kita ada start a private chat. Kita boleh buat private chat dan kita minta pelajar tu present pun boleh. Maybe dia tukar pada pelajar lah. And then kita promote dia sebagai moderator pun boleh. So moderator maybe boleh teacher ada 2, kita boleh moderator satu lagi pun boleh. So kita remove user. Kita lihat pelajar ni asyik tak ada je, dia masuk tak ada, kita remove pun boleh. Remove user. So fungsi lain kita boleh buat sini ialah clear status account. Account ni kita boleh clear lah. Kita mute all pun boleh, maybe kita boleh mute all. And mute all user except presenter. Okay. Save username. Kita nak save dia punya maybe attendee lah. Okay, log viewer. Apa punya log viewer ni? Log viewer ni kita bagi kepada viewer ni adalah student. Tadi saya jelaskan tadi adalah student. So log view ni kita boleh unlock. So kita nak share webcam. So maybe kita tak nak viewer webcam. Viewer webcam takkan ada. So kita buat log lah kat sini. So kita apply. Contoh. Okay, dekat sini. Manage user. So log viewer. Okay. Ya. Itu share note and then public chat dan settle. So ada 3 selesai. So di sini kita ada satu lagi, kita boleh bagi apa kat dia? Emoji lah, satu ekon lah. Mungkin kita rasa satu ekon pelajar ni adalah mana dia hilang. Set status. Kita rasa confused. Maybe pensyarah ni confused. Kita bagi. So boleh. Okay. So kita clear balik lah. Clear all account. So dah hilang lah account tu. Tu masuk fungsi dia. Ya. Share note kita minimize balik. Okey. Boleh. Ada fungsi lain lagi? Okey, seterusnya kita lihat dah selesai lah fungsi ni. Semua dah fungsi. Ada lagi satu fungsi lagi kat bawah ni. Kita boleh buat close caption. Yang ni English tu caption lah. Okey, fungsi caption. Dan satu lagi, yang ni lah saya kata fungsi yang selainnya adalah breakout room. Okey, breakout room. So create breakout room ni adalah maybe kita boleh set kelas, room yang kecil untuk diduduki. So maybe kita punya session 3 hours. So kita boleh split ataupun kita boleh split by question. Kita ada soalan-soalan tertentu, kita boleh split. So kita boleh split allow user, kalau user masuk terus masuk room 1, room 2. Okey, pun boleh. Ataupun randomly assign pun boleh. Yang ni duration kita letak boleh kurangkan duration hanya 5 minit, 5 second saja, 5 minit saja untuk
perbincangan contohnya. Kita boleh tarik saja ataupun pelajar boleh masuk. Boleh join kemudian pun boleh. Ataupun boleh assign direct terus pun boleh. Ataupun allow user can choose room mana dia nak masuk. Tapi salah satu room lah. So room ni pun boleh create banyak room. So kita paling tinggi ada 8 room lah boleh create. So kita create 2 cukup. Boleh. So pastikan button ni semua settle, kita create kita create room. So dia akan expand satu lagi data dekat sini. Okay. Baik. Okay. Ni dah pada room. So saya lah, saya kena join room. Sebab saya tak ada data dalam. So nampak dia akan keluar satu lagi room. Room browser yang tab yang satu lagi. Yang ni tab ni adalah tab room. Saya pun boleh allow sekali lagi echo test kita. Saya akan ada berada di banyak tempat lah. So echo test. Yes. Okay. Ini room lah. Ni room. So saya berada di room. Kalau saya tak nak ni, saya dari nampak room. Okay. Breakout room. Saya klik breakout room, kita ada 2. Dua-dua masuk room 1. Okay. Saya dengan room 2. Saya boleh join. Saya dah ready. Pensyarah boleh join mana-mana. Saya tak nak ni, saya nak join ni pun boleh. Saya join sajalah. Itu sebab pensyarah kan boleh join. Saya join. Kalau saya tak nak, saya nak dengar saja pun boleh. Saya room tu pun saya kena echo test sekali lagi. So 15 minit saja biasa. Kita set 5 minit tadi kan. Sama saja. Perkara yang apa yang ada daripada the whole konsep tadi di sini kan konsep, kita akan ada juga di room. Tapi kita nampak apa beza room dengan ni, nampak? So ni breakout room ni kita ada 3 minit lagi, nanti padam lah. Okay, breakout room. So kita lihat tengok fungsi pelajar pula. Apa fungsi pelajar? Yang pelajar pun kena join. So just join. So pelajar pun akan ada 2 lah. Satu ni, satu lagi breakout room. So dia listen only. So dia ada 2 room lah. So pelajar dah join. Kita mute lah dia. Kita test tadi suara. Okay. So di sini nampak sesi pelajar berada di sini. Ni pelajar 2 dalam room dia. Room ni akan tamat 2 minit lagi. Okay. So konsep sama lah saya tengok. Ini room 1. Ni room 2. Okay. Pelajar 2 berada di sini. Pelajar room 1 tak ada. Pelajar room 1 tak ada. Dia ada room 2. Ini pelajar. Okay. Ni dalam bentuk room. Okay. Kalau rasa saya tak nak, saya boleh pangkas lah. Saya biarkan saja nanti dia padam sendiri lah. Kita boleh end up breakout room ni lah. Kita boleh end saja. Okay, dah selesai, kita boleh end lah. Okay, join balik. Ni kena join semula lah. Untuk kelas yang umum lah ataupun live test echo. Okay, kita masuk balik live echo. Live ni lah di luar pada screen. Okay, di sini sebenarnya kita dah record. So pause recording, dah record sebab kita set tadi record link. So tak perlu lagi nak buat recording. Okay, ya. Ini nak perbesar, saya perbesar. Okay, settle dah list bahagian ini. Okay, selesai. So kita masuk bahagian ini pula. Okay, ini dipanggil. So yang ni kita boleh share lah slide kita. Ni boleh mute kalau kita nak mute. Okay, ni leave ni keluar lah leave audio. So ni webcam. Kita masukkan saja webcam. Boleh pilih high quality lah kononnya. Okay, start. Okay, mute lah. Okay. So gambar dah keluar. Ya. Okay, clear. So dalam ni dah ada double lebih pelajar ni. Okay, lihat dia. Okay, kita dah lihat dia. Okay nampak webcam. Okay, apa yang ada sebenarnya ialah slide. To share slide. Share slide. Okay. So di slide ni nampak can share. Okay, kita boleh share
screen, kita boleh share application window, kita boleh share tab. Kalau ni tab dia, ni screen. Ini share window, sama konsep saja. Share Chrome. Okay. Ni WebEx, Learning LMS. So kalau kata saya nak share big blue button tadi, okay. So saya boleh browse lah. Ni application. Okay. Boleh share. Saya nak share sticky note sahaja. Okay, saya share. Okay. Keluar lah. Share sticky note. Okay, keluar sticky note. Apa pelajar dapat? Ini pelajar. Okay, to share. Stop sharing. So kita boleh share apa lagi? Kita boleh share application window, desktop, sama saja dengan tadi, kita boleh share. So sekarang ni saya nak tunjukkan bagaimana tentang fungsi ini boleh besar. Ni slide ni ada slide dia. So kita boleh buat satu lagi dipanggil whiteboard. Okay. Ada external user, kita boleh start open ni. So kita boleh buat ni satu. Okay. Fungsi lebih besar. Share your screen. Cancel. Cancel. Okay. Ini screen dah besar sangat ni. Kita boleh fix balik. Okay. Show action. Option. Make full screen, setting. So yang ni setting tadi lah. Alert chat. Off. Boleh off lah. Okay. Ni save. Itu fungsi setting dekat sini lah. Ni 3 titik kat sini. Okay. End meeting. Terus keluar lah. Make full screen. Okay. So di sini kita ada whiteboard sebenarnya. Kita ada apa? Ada button sini. Tool. Ini whiteboard. Okay, whiteboard. Ni whiteboard lah ni. Fungsi. Ada ni. Okay, tengok pelajar. So sekarang ni pelajar berada di ni. Nampak? Scroll ni pun akan ada pelajar kat sini. Bicara dengan student. Nampak? Okay. Ni sekiranya kita nak tulis whiteboard. Okay. So kalau kita share browser, dia akan nampak lah. Okay. Sekarang ni saya start kepada pelajar tadi. Mana pelajar? Okay, pelajar yang buat. Ni pelajar. Pelajar kalau you lihat di sebelah kanan saya ni, pelajar pun ada. Ya, pelajar pun ada. Maybe saya boleh mute kan suara. Mute all. Mute all user. Okay, settle. Bunyi lagi. Okay, mute all presenter. Masih ada lagi. Okay, boleh saya teruskan. Ni whiteboard lah, konsep whiteboard. Okay, screen sharing. Mati user tu maksud dia pensyarah nama Mak Fauzi ni. Kalau kita lihat student, student pun berada di pelajar, di pensyarah. Tu maksud dia. Boleh ya? Saya kembali kepada slide. Okey, seterusnya kita lihat action tadi, kita lihat on upload of presentation. Yang ni kita dah nak upload presentation daripada browser kita. So kalau nak upload dari segi browser pun boleh. So kita ambil file mana-mana, cuma semua file akan jadi PDF. So dia akan generate PDF. Saya ambil yang ni, okey, Google Form ni. So open. So Google Form ni sekarang ni dia akan upload. Wait a minute. Okay. So dia upload. Okay. Ada 2 fungsi, ada 3 fungsi ni. Fungsi delay, dan fungsi ni yang kita nak pilih lah. And then kalau kita allow dia untuk upload. Okay. Upload pada siapa? Upload kepada pelajar. Soalan.
Ada soalan? Kita tengok Q&A. Ada tak soalan lagi? Okay, boleh. Adakah setiap kali sesi kita kena add aktiviti baru untuk Big Bull Button? Contohnya kuliah seminggu 2 kali perjumpaan. Perlu 2 BBB atau 1 saja, atau separate ikut chapter? Mengikut planning cara tersebut lah. Dia boleh buat set time yang sama. Maybe tomorrow setiap hari Selasa jadualnya adalah hari Selasa, kelas dengan A. So kita boleh set lah sebenarnya dengan schedule dia. Dekat tu kena ikut schedule. Tapi buat masa ni dekat sini dia tak ada schedule macam tu. So kita boleh buat hari Selasa macam tu lah. Kita on saja hari Selasa. So cadangkan setiap hari pilih satu masa lah di mana you akan buat synchronous lah. Kita ada 2 kelas kan. Okay. Online jadual kelas. Soalan kedua, apakah tujuan wujud banyak breakout room? Breakout room. Breakout room. So kalau kita ada pelajar 25 orang, maybe kita nak live kena face to face dengan pelajar kan, nak gambar. So mungkin kita gambar 5 orang saja. Pelajar team room 2. Kita split daripada yang pertama tadi, kita split pada room-room lah. Maybe kita boleh tanya setiap orang tu. Okay? Dia macam wujudkan grup-grup yang kecil lah. Grup-grup kecil. Kalau kita buat 2 jam atau 2 jam, maybe kita nak buat pooling setiap soalan yang berbeza. Boleh. So seperti dalam kelas, macam dalam TECC juga, kita bagi assignment pada kumpulan-kumpulan yang kecil. Tapi boleh. Ini online. Kita buat secara breakout. Salah satu lah. Adakah stabil jika semua pensyarah menggunakan Big Bull Button untuk mengajar? Adakah stabil? Sebelum ni Sidos pun tak berapa stabil. Apa maksud? Adakah stabil? Setakat ni Cik Fauzi dah guna 3B ni, ada any issues? Buat masa ni belum lah. Maybe kita kena tengok. Kalau itu kena tunggu pensyarah menggunakan dahulu lah, baru kita boleh survey kan. Ya, betul. Kadang-kadang bila selagi kita tak guna in full force, kita tak nampak Okay, BBB perlu ada kamera di PC ke? Of course lah. Untuk pelajar untuk pelajar maybe perlu juga, sebab pelajar menggunakan gadget. Maybe kita elok menggunakan video supaya kita tahu pelajar tu, kita nak face kepada pelajar tersebut kan. Macam mana sekali lagi? Maybe pelajar menggunakan handphone, so lebih baik dia gunakan kamera on lah. So Okey, adakah wajib semua pensyarah buat online teaching guna Big Bull Button ni? Sebab ingatkan nak guna Microsoft Teams. Itu saya boleh jawab lah. Memang kita tak wajibkan, kita galakkan you guna yang mana yang suka, tapi dikaitkan dengan Sidos. Tapi Sidosnya link kan letak dalam Sidos. Tapi Sidos dah ada elemen Big Bull Button, explore lah. Memang mula-mula tu banyak benda yang you akan terpaksa belajar, tapi once you get the hang of it, you boleh carry out you punya duty on Big Bull Button. Ada very simple. Teruskan. Okay. Ada sikit lagi kita boleh share kat sini. So ini slide lah. Slide kita boleh go to slide kedua, slide ketiga. So dalam slide pun kita boleh buat penulisan. Pelajar kita tengok akaun pelajar dapat sama tak? So pelajar sama lah. Okay, apa yang kita dapat, so dipanggil sinkronos. Okay, konsep sinkronos. Okay, dalam soalan ni maybe kita boleh tanya soalan. Kita add dalam slide ni, kita boleh maybe kita buat satu slide. Kita start kita buat soalan sikit kat sini. Kita letak whiteboard. Maybe kita boleh, sorry. Okay, share note sikit soalan. Syarah. Kita ABC ni apa jadi? Kita buat pooling, start a poll. So, dia konsep ni, soalan kita akan keluar pilihan soalan tadi, apakah kita boleh buat soalan dalam konsep whiteboard ni, kita just start pool. So contoh soalannya kita dah create dalam ni lah, dalam ni. Contohnya kita buat dalam, saya kongsi dalam notepad lah. Contoh, mana notepad saya? Saya nak buat dalam notepad pun boleh. Notepad besar ni. Simple je. Buat soalan 1. Soalan 1. List apakah room? Apakah fungsi room? Fungsi room. Okey. Saya ringkaskanlah. A,
apa, B, A and C apa. Itu pilihan pelajar lah kan. Tapi pastikan konsep tu saya share dulu. Upload presentation, upload presentation lain so dia pelajar boleh download. Yang ni kalau kita lihat pelajar kata fungsi rupa maklum tadi, lihat maklum pelajar akan ada button download. Yang tu yang fungsi presentation tu. Kalau kita guna fungsi share ni, pelajar tak boleh download. Misalnya kita guna Google File untuk apa, dia tak boleh. So kita guna fungsi ni. Okay. Kita juga boleh fungsi guna share video lah. Maybe kita boleh share YouTube. Kita letak link kat sini lah. Kalau kita ada link, kita letak saja link kat sini. Okay. Kena dapatkan link. Kemudian share a new video lah. Okay. Kemudian share your screen ni. Saya sharekan dulu screen saya. Chrome ataupun application window. Saya nak sticky note tadi. Saya share. Yang tu. Ni yang sticky note lah. Besar sangat Okay, besar sikit. Okay. Kita share note. Share note saya dah besar tadi. Okay. So, bila dah ada soalan tadi, pelajar kita boleh pilih soalan apa yang nak. So, dia akan jawab lah. Sorry, dah terkeluar pula. Tak apalah, saya buat soalan lain. Okay, pilihan dia yes, no ataupun true, false. So, kita ambil soalan A, B, C, D lah. Kita ada 4 soalan. Okay. So, kita publish lah. Ni publish result. Pelajar 2 akan jawab. So, soalan tadi A, B, C kita papar dekat sini. Dekat whiteboard. Okay. Share kat sini lah soalan, and then kita start polling lah. Ni start polling. So kita lihat fungsi pelajar. Kita masuk pelajar. Pelajar dapat tak? Okay, pelajar dah dapat polling dia kat sini. Okay, dia akan pilih A katakan. Okay, pelajar pilih A. Pencarah akan dapat ni lah. Dapat jumlah dia. So kita publish polling ni. Okay, kita dah tahu kat sini 100. So kita tengok fungsi pelajar. Pelajar pun dapat maklumat yang sama. Okay. Soalan kita papar kat sini saja. Just papar, kita buat polling. Macam tu saja konsep dia. Okay. Kita kemukakan dalam slide kita soalan Q&A and then kita paparkan polling. So, tu mudah sikit lah. Kita paparkan polling saja. Okay. Slide di whiteboard. Okay. Maybe dalam slide kita dah ada soalan. Kemudian kita just start polling lah. Itu saja konsep dia. Very simple. Okay. Boleh senang saja. Okay. Tu dari segi polling lah. Kita tengok slide lain. Slide lain tak ada kan. Okay. So, ini hide presentation boleh. Kita nak buat benda lain, kita hide presentation pun boleh. Okay. Boleh. So, soalan tadi boleh buat dalam bentuk room lah. Polling tadi. Kita buat ada 10 set soalan, kita buat setiap room soalan berbeza. Okay. Boleh So, saya rasa saya dah banyak share dekat sini. Dah settle. Pelajar pun dah jawab polling. Share attendance note. Dah settle. Okay. Share webcam balik. Start. Okay. Yang ni pun boleh perbesar. Okay, boleh Pelajar boleh tulis. Okay, yang tu dikatakan mati whiteboard tadi, saya maksudkan mati whiteboard adalah pelajar boleh masuk. Ada 10 pelajar pun 10 pelajar boleh masuk. Sebab tu kalau kita ada 25 orang pelajar, so agak susah. So kita separate by room lah. Okay, separate room by room kita boleh gunakan whiteboard. Okay. Kita ke moderator, maybe ada soalan lain? Moderator? Kita tengah tengok chat daripada Suhaila Sari. Dia tanya polling tadi kita boleh ambil sebagai sebagai markah student. Maksudnya adakah pensyarah akan tahu jawapan yang student jawab secara detail? Dia lebih konsep pada polling. So polling ni dia bukan quiz. Dia lebih polling. Dia lebih pada survey. Ya, survey. Survey. Maybe kita juga boleh buat soalan cuma untuk konsep mengingat. So dia jawab soalan. Kalau kita set A, kita dah dapat respon ni lah. Kita boleh simpan respon siapa betul itu sajalah. Ia sebagai orang panggil apa, formative punya assessment lah. Formative ya. So kita dapat tahu tahap kefahaman pelajar macam mana dan sebagainya. So setiap slide kita buat konsep slide. So slide kita after slide, katakan slide saya ni slide kelima ada soalan. Soalan ini kita mukakan terus kepada polling lah. Contohnya apakah yang dimaksudkan yang ni, kita buat soalan khas. So kita akan buat polling lah. Itu maksud saya. Maksud yang dia boleh guna polling lah. So semua pelajar yang jawab ada kat sini lah. Kalau ramai lebih baik guna room, konsep room lah. Okey. Lagi jika pensyarah buat banyak room,
Ni breakout room lah kot. Adakah pensyarah boleh join setiap satu room serentak atau perlu satu-satu? Dia boleh sebab dia akan masuk banyak tab, dia akan berada banyak tab. So pensyarah akan join lah. Sebab dia akan melibatkan echo camera. Sebabkan echo camera. Kecuali kita tak guna echo camera, kita boleh nampak. Okay, dan juga setiap grup boleh buat presentation supaya grup lain boleh lihat kan? Boleh. Tapi yang itu pelajar lain kena buat masuk balik dalam dia kena share dalam pelajar yang sama lah, bukan room dalam room saja. Tempat lain lah, dia pergi share tempat lain. Yang main macam saya ni main main classroom. Main classroom kita boleh share kepada pelajar sebagai presenter. Ataupun kita letak dia sebagai ni lah moderator juga sebagai Okay, alright. So kita ada dalam 3 minit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa soalan boleh tanya di sini sementara Cik Fauzi ada. Saya rasa slide saya dah habis. Saya dah kemukakan semua ini apa yang ada lah. So saya tunjuk kalau kita off recording lah, kita yes saja pause recording. So resume recording. So sekiranya kita lihat balik dan recording ni dia tak akan ada selagi kita tak end session. So maybe dalam 5 minit, 6 minit ataupun maybe tomorrow maybe akan muncul dekat sini lah. Dia akan papar dekat sini. Okay, dia akan papar di sini recording. Okay, contohnya saya end session terus. Sorry. Kalau end session ni dah end, maybe akan ada lah kat sini. Ya. Okay, boleh ya? Mampu recording. Space tak cukup. Itu 7 hari. Oh, dia simpan 7 hari. Okay. Dia sekejap je. Lepas tu dia Perubatan akan simpan for 7 days dia katakan. Bukan disimpan archive selamanya. So you must make sure students download dan lihat on their own lah. Maybe student yang tak dapat lihat pada hari yang sama tu, maybe dia boleh lihat pada waktu ni lah. Waktu apa panggil? Dia lihat pada waktu lain. Maksudnya hari ni dia tak join, dia akan join pada waktu lain dengan tempoh seminggu lah. Okey, soalan terakhir. Adakah wajib guna BBB ni? Of course tak wajib. Ini bukan yang satu yang kita anggap sebagai kena guna. Gunalah yang mana yang you sesuai, you rasa dan boleh you boleh sampaikan PDP you dengan efektif pula kan? Hanya linkkan dia kepada SIDOS itu sahaja. Dia sama dengan batin lah. Ya, okey. Apa dia? Sorry. Kalau saya share slide ni, share file tadi. Okey. Saya tunjuk balik ya. Dia konsep dia apa yang kita tunjuk kat sini, ni adalah blue button. Kalau kita nak buat team, kita share dekat sini lah. Ya, kita share di situ. Maksudnya very simple. Okey. Cuma yang ini kita terus plug in dalam SIDOS. So untuk ada soalan tu kata kenapa big blue button, tak silap saya kalau ikutkan ada kalau ikutkan top 5 lah, top 4. Top 4 ni big blue button yang atas sekali. Yang keduanya open meeting tak silap saya. And mungkin yang boleh plug in dalam SIDOS lah. Dan satu lagi ialah open meeting, Webex tak silapnya ada. And then satu lagi ialah Adobe Connection. Yang itu saja yang top 4 yang amat baik lah. Maksudnya dia kalau top 4 tu big blue button di atas sekali. Okay. So itu daripada Cik Fauzi tadi ya. Ranking BBB ni memang tinggi lah. Dia mesti banyak benda yang dia boleh buat. Dan is something yang tuan-tuan dan puan-puan saya galakkan untuk explore. Bagaimana soalan, kita tengok soalan terakhir tu, bagaimana dapatkan panduan BBB? Kat mana? Manual ada dalam. Manual berada di? Dalam portal SIDOS. Manual berada dalam portal SIDOS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mohon untuk mencari manual BBB ini dan explore lah. Kerana banyak perkara yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh guna pakai. Again, saya kalau boleh kita akhirilah sesi ini. Atau ada lagi Cik Fauzi, anything? Saya kalau dapat slide saya depan tu, so very simple lah untuk set. Okay, kita lengkapkan dalam SIDOS yang ini, and then kita akan lihat perkara ini sajalah. So fungsi dia ini saja. Kita lihat dalam ni apa yang ada, kita boleh guna. Cukup mudah.
Alright, so terima kasih Cik Fauzi. Sebagai rumusan saya rasa BDB ni satu add-on yang cukup menarik dan memberi kita menyelesaikan masalah synchronized learning. Ya, Jadi kita dalam online learning ni kita kena pay attention pada synchronized learning, di mana gunakan sesi ini untuk memastikan student berada pada masa yang sama, real time dengan kita untuk bertanya, untuk berbincang dan sebagainya. Jadi dah ada Big Blue Button ni, tak semestinya boleh guna, ada juga app-app lain yang you rasa you boleh guna, tapi elemen synchronize ni very important, bukan kita nak galakkan you guna BBB sahaja. Jadi dengan itu saya banyak soalan lagi di sini, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh explore lah sendiri, ataupun hubungi Cik Fauzi. Mungkin kita akan buat, bila dah reda lah, kita akan buat satu sesi khas untuk BBB sahaja, di mana students are involved dan sebagainya, kita dapat lihat. Tapi untuk masa ni kita masa terhad, Cik Fauzi, kita saya ucapkan terima kasih lah kepada Cik Fauzi atas slot pertama dan slot kedua, menerangkan tentang fundamental CDOS, menerangkan tentang Big Blue Button ini dan apa aplikasi dia, bagaimana apa dia punya kemampuan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dapat gunakan ilmu dan perkongsian ini untuk memperkemaskan lagi you all punya PDP untuk student kita menghadapi online learning yang akan tuan-tuan perempuan lalui. Saya rasa online learning ini akan berada pada masa yang lama lah. You'll be here for some time. Jadi kita mahirkan diri dengan application ini. Jadi kalau tak ada apa, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih pada tuan-tuan perempuan kerana share, berada dalam grup ini, bertanya soalan, dan juga akhir sekali kepada Cik Fauzi daripada Politeknik Hukum. Thank you very much untuk bersama-sama kita. Kita insyaAllah akan jumpa lagi di webinar-webinar yang akan datang, siri-siri yang akan datang untuk kita berkongsi lagi ya. Jadi dengan itu terima kasih. Petang ini slot pukul 3 adalah Webex ya. Bercakap tentang synchronous dan asynchronous. Moderatornya Dr. Nizam dan Dr. Anwar adalah dia punya presenter. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk siapa yang berminat dengan Webex untuk kita dengar pula apa kelebihan Webex dan sebagainya. Jadi pilihan terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan, asalkan you guna secara yang baik dan you rasa confident. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.